Okay, kuantum ni dia tajuk baru dalam KSSM. So cikgu tak tahu kenapa dia masukkan kuantum. Tapi cikgu rasa sebab sekarang ni kita tengah mengkaji teknologi kuantum. Teknologi kuantum ni dia tengah buat kajian. Sebabnya teknologi yang menggunakan kuantum ni dia banyak kebaikan dia, okey. Dia boleh buat macam-macam. Tapi baru teori lah. Salah satunya teori apa yang kamu tahu pasal kuantum? Yang teknologi je. Pernah tak kamu ni baca tentang kuantum ni Ke first time korang dengar kuantum ni? First time ke dengar kuantum? First time. Okay, dulu kan kita belajar atom yang apa yang paling kecil. Yang kita belajar yang paling kecil zarah kan, atom tu lah. Atom yang paling kecil. Lepas tu dalam atom ni dia ada apa? Dia ada sub atom tu lah. Sub atom ada 3 jenis, apa dia? Sub atom. Elektron, Proton. neutron. Neutron. So kononnya lah elektron, proton dengan neutron ni lah yang paling kecil. Rupa-rupanya ada yang lagi kecil daripada elektron ni dengan proton ni dengan neutron ni. Ada lagi kecil lah daripada tiga-tiga ni. So yang lagi kecil tu, tu yang kita adalah nama-nama dia nama-nama dia. So tu kita panggil dia kuantum sebab dia paling kecil sangat. So daripada situ dia orang buat kajian yang kecil tu, yang kuantum tu, yang ada macam-macam, yang dia ada nama dia, cikgu tak lupa lah apa nama dia. Tapi dia lagi kecil lah daripada elektron, proton dan neutron ni. So dia orang buat kajian, benda tu boleh buat macam-macam. Boleh buat macam-macam teknologi. Salah satunya teleport. Pernah korang dengar? Pernah. Kan? Itulah dia boleh buat, kononnya boleh buat teleport tiba-tiba. Contohnya, cikgu rasa cikgu mengepek. Contohlah macam ada buah apple kan kat sini. Cikgu rasa macam pernah baca dia orang buat eksperimen daripada buah apple ni, tiba-tiba dia boleh teleport kat tempat lain. Tiba-tiba muncul kat sini. Pelik tak? Pelik kan? Tapi cikgu tak sure lah eksperimen ni betul ke ataupun teori dia orang ke. Tapi itulah, ni berkaitan dengan kuantum lah. Dia tentang zarah-zarah. Tentang zarah-zarah yang kecil tu. Dia boleh muncul dan jadi macam rupa asal dia. Okey, tu dah terlebih ni lah terlebih detail sangat. So yang SPM ni kita belajar yang basic-basic je lah. Kuantum yang basic-basic je, okey. Okay. So dia punya basic-basic je ni. Kita start daripada daripada cahaya. Kan kita belajar cahaya mengalami apa? Pembelauan, betul tak? Interference, pantulan, penyebaran cahaya kan, ataupun dalam penyebaran tu ada pembiasan juga kan, ada pembiasan cahaya. Okey, ni semua sifat-sifat apa ni? Empat fenomena ni sifat apa? Sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya kan. Tapi dia sifat-sifat apa ni? Ni sifat-sifat gelombang kan. Ingat kan? Tahun lepas kita belajar gelombang form 4. Okey, so zaman dulu, saintis zaman dulu mana? Okey, saintis zaman dulu dia kata cahaya ni gelombang lah kan. Sebab dia boleh buat kan pantulan cahaya kan, boleh pantul, dia boleh buat penyebaran, pembiasan cahaya kat sini. Tapi ni Isaac Newton kata, dia kata apa? Dia kata cahaya ni adalah zarah-zarah kecil. Bukannya gelombang, zarah-zarah kecil. Kenapa dia kata zarah-zarah kecil? Sebab sebab apa? Tengok kan, ni torchlight kan cahaya dipantulkan kan. Dia kata kalau kita letak macam kita pakai guli, kalau kita baling pada dinding,
Kan baling pada dinding dia pantul kan guli tu, betul tak? Kan? Betul. Guli tu zarah guli tu zarah. So dia dipantulkan, baling guli kat dinding dia pantul, jadi cahaya tu zarah lah. Okay, ni Isaac Newton kata lah. Cahaya tu zarah. Apa ni? Lagi apa lagi? Contoh ni macam ni, pembiasan cahaya, ni penyebaran dan pembiasan cahaya kan. Okay, ni pembiasan. Pembiasan tu dia bengkok kan, dia bengkok. Cahaya tu bengkok. Okey, dia sama juga kalau kamu main guli. Contohnya kamu letak apa ni, okey, contohlah ni macam glonso kan, glonso slide. Okey. Okey, ni kita letak guli. Okey, ni dia ada garis normal. Okey, kalau kita letak guli kat sini. Kalau guli tu dia slide straight je, maksudnya kamu letak guli tu pada garis normal dia sebab tu dia straight. Tapi kalau kamu letak guli tu pada sudut tujuh dia kat sini, dia jatuh pada glonso ni, glonso slide. Slide. So dia akan slide macam mana? Dia akan slide straight ke dia akan slide macam tu bengkok macam tu? Dia bengkok kan? Betul tak? Kalau kamu main guli Betul. dia bukannya semestinya dia boleh straight je. Bila dia glonso kat slide tu, dia kejap dia bengkok sini kan, kejap dia bengkok sini, kejap dia main bengkok-bengkok, dia bengkok lah. Tapi kalau guli tu kamu main, kita tengok dia turun slide straight je, nampak sangat guli tu berada pada garis normal ni lah, garis normal slide ni. Jadi bila macam ni, guli ni kan zarah, kan ni guli zarah. So dia tengok cahaya ni berlaku pembiasan. Jadi cahaya ni dia zarah lah sebab dia sama macam guli, bengkok-bengkok macam ni. Ni Isaac Newton kata. Okay. Kau boleh faham ke cerita ni? Boleh faham ke? Boleh. Okay. Tapi Thomas Young pula kata dia buat eksperimen cahaya. Dia pakai je lah eksperimen Dewey celah yang. Dewey celah yang tu maksudnya ada dua celah. Okay, dua celah kat mana ni? Dua celah kat sini ni dua celah ni, ada dua celah, kan ada dua lubang, cahaya masuk. So berlaku apa ni? Ni namanya apa ni? Nama dia apa? Interference. So Thomas yang kata takkanlah cahaya je boleh buat macam ni kan, boleh masuk lubang kecil macam ni kan. Kalau guli mana boleh, betul tak? Macam nak buat masuk dua lubang ni. So dia kata cahaya tu bukan zarah lah, cahaya tu adalah gelombang lah. Okay. So adalah isu perdebatan, okay, antara Isaac Newton kan dengan Thomas Young kan. Tapi kedua-dua teori tu kita terima, okay. Kita terima, okay. Itulah dia punya cerita dia, okay. Macam cerita sejarah pula. Okay, next. Lepas tu, okay ni. Sifat cahaya kan. Thomas Young kata cahaya tu gelombang kan. Isaac Newton kata cahaya tu zarah. Okay, dia tak panggil zarah sebenarnya, dia panggil ni corpuscle. Corpuscle. Dia namakan zarah tu corpuscle, tapi zarah lah. Okay, lepas tu okay, ni saintis-saintis lah. Okay, ni John Dalton ni pernah kamu jumpa kan dalam kimia kan. Dia kata apa? Atom adalah zarah-zarah halus kan. Ni biasa kan. Lepas tu apa? J.J. Thomson dia lah yang buat senapan elektron yang tembak elektron tu. Ni kita panggil sinar katot. Ni J.J. Thomson. Okey, yang ni kan yang John Dalton, J.J. Thomson dengan apa? Thomas Young. Lepas tu dengan Isaac Newton ni, dia orang adalah saintis, bukan saintis moden, dia orang adalah saintis apa nama istilah dia? Nama istilah dia. Dia orang ni lah teori klasik. Nampak ke? Ni Isaac Newton, Thomas Young, John Dalton dengan J.J. Thomson ni adalah teori klasik. Yang moden teori kuantum ni Max Planck, okay? Albert Einstein, Niels Bohr dengan apa ni? Loss D, Broadline ni pun ni model lah, ni teori kuantum. Okay, macam mana terjadi teori kuantum? Okay, kita start dulu daripada klasik tadi. Klasik tadi kata apa? Cahaya. Isaac Newton kata cahaya tu zarah. Okay. Thomas Young kata cahaya tu gelombang. Lepas tu John Dalton kata pula atom-atom terdiri daripada zarah halus.
J.J. Thomson dia buat elektron kan, dia buat senapan elektron, tembak elektron. Okey. Lepas tu Max Planck pula. Ni Max Planck ni, ini dah moden dia bukan klasik lah. Okey, dia kata apa? Tenaga cahaya tidak dihantar secara berterusan seperti gelombang, tapi dihantar dalam bentuk tenaga paket kecil. Tenaga paket kecil yang kita panggil kuanta. Kuanta. Maksudnya, dia kata cahaya ni dia bukan macam gelombang yang macam apa? Macam gelombang yang okay, cikgu buat gelombang ni kan. Ni gelombang cahaya kan. Dia bukan macam gelombang cahaya yang apa tu, yang sekali berdebuk datang. Tapi cahaya tu terdiri daripada paket-paket kecil. Dia macam terdiri daripada paket-paket kecil sebenarnya. Sebenarnya paket-paket kecil. So dalam paket-paket kecil tu ada ni lah foton. Foton ni cahaya lah. Dia foton ni maksudnya zarah. Dia macam zarah lah, zarah cahaya. Ni Max Planck kata. Korang faham ni? Cikgu tak sure lah benda ni keluar ke tak dalam exam. First time kan? Korang rasa keluar ke exam? Keluar kot. Keluar kot. Okey, tadi macam ni lah. Contoh macam air kan gelombang kan, bila kamu buka pipe air. So air tu dia keluar berdebuk kan, dia keluar berdebuk air kan. Gelombang lah tu. Okey. Tapi yang Max Planck kata dia bukan gelombang, tapi dia dalam bentuk paket-paket kecil. Maksudnya kan, bayangkanlah ni paket-paket air. Macam belon lah, kita isi air dalam belon-belon kecil. Ni belon air, ni belon air, ni belon air, ni belon air, ni belon air. So sebenarnya air tu mengalir dalam bentuk yang kecil-kecil lah, belon air. So kalau belon-belon tu kita pecahkan kan berdebuk air dia. Sama dengan cahaya. Kan dulu orang kata cahaya ni gelombang. Tapi Max Planck kata cahaya tu dia bukan gelombang, dia terdiri daripada paket-paket kecil. Inilah paket-paket kecil dia. Nampak tak? Dia macam analogi dia. Korang nampak ke? Faham ke tak Faham. So kan yang cikgu buat paket-paket kecil je lah kita panggil kuanta. Okay? So perkataan kuantum tu datang daripada kuanta lah. Samalah kuantum, kuanta. Paket-paket kecil. Okay, lepas tu bila paket-paket kecil ni pula, dia ada tenaga dia yang tersendiri. Dia ada tenaga cahaya yang tersendiri. Okay? Tenaga cahaya tersendiri. Maksudnya, ni tenaga dia lain. Ni tenaga dia lain. Masing-masing tenaga dia lain-lain lah. Okay? Sebab dia paket-paket yang berasingan kan. Tenaga dia lain-lain. Okay. Tu cerita tu Max Planck kata. Okay, next. Kita pergi ni pula lah. Dia lah ni. Albert Einstein kata ada foton. Tu yang dia kata tu. Asalnya Max Planck kata tenaga daripada paket-paket kecil. Tapi Albert Einstein pula kata dalam paket-paket kecil tu ada foton. Tu yang ada foton tu yang cikgu tulis, yang lukis ni ada foton-foton ni. Lepas tu yang ni apa benda pula? Niels Bohr pula. Niels Bohr kata apa? Dia buat spektrum hidrogen. Teori Bohr dapat menjelaskan mengapa atom memancar cahaya dalam panjang gelombang tetap. Okey, Niels Bohr ni kan dia jumpa sebenarnya atom-atom yang dalam jadual berkala tu dia boleh pancarkan cahaya dia. Kalau kita guna spektro, apa nama dia? Spektro apa? Siapa tahu? Spektrohydrometer ke nama dia? Ke spektrometer kejap Maksudnya kan atom-atom tu kan macam jadual berkala yang kamu belajar jadual berkala tu kan? Mana jadual berkala? Kan macam ni lah jadual berkala. So setiap atom elemen, setiap elemen dalam jadual berkala ni, so kita contohlah elemen lithium. Kenapa ni? Okay, contohnya elemen lithium. Kita guna satu alat khas. Kita pada lithium ni, nanti lithium tu dia boleh pancarkan cahaya dia. Dia boleh pancarkan cahaya Boleh nampak ada macam-macam color. So daripada situlah dia orang dapat kenal, ni lithium. Lepas tu, yang ni natrium. Yang ni magnesium. Sebab masing-masing elemen ni dia ada pancarkan cahaya dia yang tersendiri. Spektrum cahaya masing-masing dia lain-lain. Dia macam kita kan, manusia kan DNA lain-lain.
So elemen-elemen dalam jadual berkala ni pun menunjukkan apa ni, lain-lain dia punya spektrum cahaya dia. Faham tak? Faham. Dia ada alat khas lah untuk test apa ni, elemen-elemen ni. So dia akan pancarkan dia punya spektrum cahaya yang tersendiri, okey. Kalau yang atas ni apa ah? Kau ingat ke ni apa? Ni hidrogen ke lithium siapa ingat jadual berkala ni apa benda ni? Yang ni. Hydrogen. Hidrogen So tengok hidrogen pattern ni kan, spektrum cahaya dia macam ni. Ni hidrogen. Lepas tu yang bawah hidrogen apa sebenarnya? Lithium. Oh lithium. Kalau lithium kan macam ni. Ni lithium. Lepas tu bawah lithium apa? Natrium. Natrium. Kalau natrium macam ni dia punya spektrum dia. So kan kalau macam CSI ke apa kan, dia orang CSI dia nak tengok apa benda-benda jenayah kan, dia orang nak siasat kan. Benda ni benda apa? CSI ke? Tak tahu lah apa benda lah, CSI ke apa kan. Dia nak check baju orang yang kena bunuh ke apa ke. Nak tengok apa material apa yang dia orang ada, elemen apa yang ada. So dia orang tengok daripada sini lah. Daripada ni, jadual yang ni, spektrum cahaya ni, emission spektra ni. So dia beritahu lah, dia apa tempat baju ni ada kesan apa? Ada kesan lithium, ada kesan apa elemen apa kan. Berdasarkan ni spektrum ni. Faham ke cerita ni? Faham. Faham kan? Dia macam DNA. Okey, itu okay, next. Lepas tu apa lagi ni Nesbo saya jumpa. Lepas tu yang ni pula Lois D Broadline ni. Okey, dia kata kalaulah cahaya tu dah macam berkelakuan zarah, maksudnya zarah pun bolehlah berkelakuan macam apa ni kalau gelombang cahaya tu berkelakuan macam zarah, maksudnya zarah pun bolehlah berkelakuan juga seperti gelombang. Maksudnya cahaya ni boleh ada dua sifat, zarah dengan gelombang kan. Okey. So kalau cahaya gelombang ni boleh bersifat seperti zarah, jadi zarah pun boleh bersifat seperti gelombang. Jadi apa-apa zarah yang ada kat dunia ni pun boleh bersifat seperti gelombang. Tu yang tiba-tiba diorang boleh terfikir nak teleport orang tu. Faham ke? Kan? Cikgu mengepit lah. Faham kan? Okey. Tu diorang teori je lah teori. Kan zarah, kita kan manusia kan zarah kan. Boleh teleport lah macam gelombang. Daripada kita kat sini tiba-tiba kita boleh ada dekat negara luar kan. Tak payah pakai kapal terbang, teleport macam tu je. Okey. Sebab kononnya zarah bersifat gelombang, so kita manusia zarah kita boleh lah bersifat gelombang. Ni teori lah diorang cakap kan. Okey, jadi okey, kita tengok ni pula. Ni apa benda pula ni? Okey, jasad hitam. Okey, apakah itu jasad hitam? Nama je hitam tapi sebenarnya bukanlah, tak semestinya kali hitam cuma istilah dia jasad hitam kan, black body. Okey, kalau kamu nampak satu jasad tu, dia boleh serap semua boleh serap semua gelombang elektromagnet. Boleh serap semua gelombang elektromagnet. Kamu tahu kan gelombang elektromagnet ada banyak kan? Ada apa? Rancangan malam ini cantik untuk ex-girlfriend. Tu apa Al? Radio. Apa M? Micro. Inframerah. Kamera C. Cahaya tampak. Cahaya tampak tu maksudnya ni lah yang warna pelangi tu warna pelangi merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu tu. Okey, U apa U? Ultra ungu. U ultra ungu, X-ray, G gamma. Okey, kalaulah jasad tu boleh serap semua gelombang elektromagnet, dia boleh serap semua. Kita panggil dia sebagai jasad hitam. Okey, jasad hitam.
Okey, korang rasa objek apa yang boleh serap semua? Kalau cahaya ni kan, cahaya tampak yang ada color macam-macam color tu kan. Apa 7 color kan, pelangi kalau kita combine jadilah cahaya putih kan. Okey, kalau kita sinar pada objek tu, dia macam dia boleh serap lah semua cahaya tu. Black hole. Yang black hole. Black hole Lubang Okey. hitam. Oh ya ke dia serap semua Itu kamu baca. Kamu baca kamu teka. Baca. Oh baca. Okey baguslah. Okey. Tu kamu dah bagi jawab. Dia dah jawab dah. Okey, jap cikgu contoh cikgu tunjuk video yang jasad hitam yang dia orang buat eksperimen. Jasad hitam ni kan bila kamu Okay, everyone, today I'm going to be showing you something I created that is black. Sekejap. Kita ada. Tapi dia pakai yang dia buat. Okey, dia ni. Kat sini akhirnya ada beza Ada beza kali hitam. Sekejap. Tapi jasad hitam ni tak semestinya warna hitam Istilah je jasad hitam ni. Tapi ni dia buat yang kali hitam ni. Okey. So ada 3 jenis yang kali hitam Kalau disinarkan lampu suluh, kamu akan nampak mana ke? Dah sinar ke belum? Sekejap ni. Korang tengoklah. 13,000 lumen. Holy cow. Look, the isn't reflecting anything. Tak apalah, korang dengar suara cikgu lah. Okey, bila dia suluhkan cahaya, kamu akan perasan yang betul-betul gelap yang mana? Yang 1 ke, yang 2 ke, yang 3? Yang betul-betul dia gelap kan? 3. Nombor 3 kan? 3. Ya, nombor 3 ni betul-betul gelap. Maksudnya apa? Bila dia suluhkan lampu, dia betul-betul yang nombor 3 ni dia serap tau. Dia serap semua cahaya. Bila dia serap semua cahaya, tu yang nampak macam objek ni macam tak jadi apa-apa pun kan. Dia macam tak disinari oleh cahaya pun. Yang ini nampak macam, tadi asalnya kan hitam juga kan. Tapi bila kita suluhkan, nampak dia macam bercahaya kan. So nampak sangatlah dia tak serap. Dia tak serap cahaya Lepas tu itulah dia punya ni. Sekejap, dia buat lagi tak eksperimen ni? Sekejap. Panjang pula video ni sekejap Kan asal ni kan 3-3 tu hitam kan. Tapi okey. So dia sinarkan cahaya. Apa beza? Kejap Ni cakap apa sebenarnya? Physics, a black body. So a black body is a theoretical object that absorbs 100% of incoming radiation. And we know that this doesn't absorb 100%, but we saw that it was at least 99.99% of incoming light. And why perfect black bodies are important. Okey, dia punya macam tu lah. Tadi korang faham kan? Yang What tadi it tu. changes to. Faham. Faham kan? Kalau dia sinar cahaya, dia bagi cahaya ke objek tu dapat serap semua. Then when I move it over, Macam ni kan. Korang tengok Yang apa ni? Nampak kan kat situ. Yang 2 ni kan nampak kan macam bercahaya. So dia tak serap lah. Okay? Dia tak serap lah cahaya kan ni. Tapi yang ni yang 3 ni tengok. Betul-betul gelap. So nampak sangatlah dia serap semua holy cahaya. cow. Okay? Look, the Sharpie marker now just almost completely turns white. Same with the. Jadi kalau dia serap semua cahaya, kita panggil dia sebagai jasad apa ni? Jasad. Apa nama jasad dia? Jasad hitam. Okay. Ni kebetulan dia pakai kali hitam. Tapi tak semestinya kali hitam. Boleh juga kali lain. Okay, contoh jasad hitam. Macam di ni. Apa lagi contoh? Kalau dekat angkasa, apa contoh jasad hitam? Matahari. Kan matahari pun jasad hitam juga. Okay, mana ke? Sekejap
Okey. Ni dekat luar angkasa kan kita ada tiga bintang. Ni contoh-contoh bintang yang ada lah. Okey, macam bintang matahari ni, bintang putih ni bintang matahari. Dia serap semua cahaya Dia serap semua cahaya. So matahari ni pun dikenali sebagai bintang hitam. Bintang hitam lah. Sebagai jasad hitam. Okey, jasad hitam ni. Bintang merah ni pun jasad hitam juga. Sebab kalau kita ni pancarkan cahaya kat dia atau apa-apa sinaran elektromagnet pada dia, dia akan serap semua Dia akan serap semua. So dia dipanggil jasad hitam. Itu jasad hitam. Okay, next. Okay. Apa maksud pancaran jasad hitam pula? Okay, pancaran jasad hitam. Okay. Apa maksud dia? Maksudnya kan dia boleh pancarkan sinaran. Sekejap mana ke? Okay, dia dapat pancarkan sinaran elektromagnet lah. Okay. Dia boleh pancarkan selalunya ni lah sinaran yang telma. Telmal ke telma jasad hitam telmal. Maksud telma. Okey, boleh pancarkan sinaran telma bergantung kepada suhunya. Okey. So apa-apa jasad hitam yang boleh pancarkan dia punya sinaran telma dia kan. Kita panggil dia ni lah pancaran jasad hitam. Okey. Dia boleh pancarkan sinaran telma dia bergantung kepada suhu dia. Inframerah. Sebab kita panas kan boleh pancar. Kalau inframerah tu maksudnya panas lah, dia panas. So kita ni juga kita dikenali sebagai pancaran jasad hitam. Tapi kita bukan jasad hitam, kita pancaran jasad hitam. So ada beza lah istilah jasad hitam dengan pancaran jasad hitam. Boleh beza tak dua tu? Boleh beza. Jasad hitam maksudnya serap semua cahaya. Itu jasad hitam lah. Yang pancaran jasad hitam lah apa? Dia boleh pancarkan apa-apa sinaran daripada badan dia. Betul tak? Itu pancaran jasad hitam. Okay. So ni cuba nak tunjuk video. Video yang pasal dia boleh apa? Kamera. Mana kejap. Cikgu rasa cikgu ada tunjuk kot dulu. Video kamera dia boleh tengok kita punya ni. Night vision ni. Night vision goggles and scopes make images from visible light, just like your eyes. So their past images provide excellent out of lighting. The critical element they don't address, the target is brighter than its surroundings. It has good the target doesn't have and distinguish it from a vision scope. Can reveal thermal cameras see nampak? Not light. Nampak tak ni? Yang ni tak nampak kan, ada rupa, tak ada manusia kan. Tapi kalau kita pakai thermal punya kan, sebab kita kan keluarkan sinaran inframerah, thermal, panas kan, panas. So tengok, nampak tak ada rupa manusia kat sini? Betul tak? Nampak. Sebab kita pun ada pancarkan tu sinaran thermal ni. Atau thermal ataupun dia cakap pancarkan sinaran inframerah. Inframerah tu untuk objek-objek yang panas, dan dia keluarkan sinaran inframerah tu untuk objek-objek yang panas lah ya. Dia keluarkan sinaran thermal. Okey, lagi tak contoh? More heat and optimal contrast it generates, and the easier it is. Everything on Earth. Bukan setakat ni nampak ada tiba manusia berjalan. Lots of camouflage reflect light effectively. Okey, sebab kita boleh right amount of light. Okey, dah lah tu. Okey, so sebab kita boleh pancarkan sinaran thermal, okey? Sinaran inframerah. So dapat dah detect. Okey, itulah dia. Lagi contoh lain apa? Ni contoh-contoh lah pancaran jasad hitam ni. Dapat ni kereta pun ada Ni elemen pemanas ni. Dia bercahaya kan. Bila panas dia bercahaya. Okay, next. Apa lagi Sekejap.
Okey. Kita tengok bintang ni. Bintang merah ni. Okey, ni dia kata apa Sekejap. Okey, yang paling panas bintang apa? Merah ke matahari ke? Bintang merah ke bintang putih ke bintang biru? Respon. Biru. Merah. Tengoklah suhu Kelvin dia yang paling panas, paling tinggi 7000 Kelvin kan, bintang biru. Tengok bintang biru 7000 Kelvin, dia lebih tinggi daripada matahari. So nampak sangat ada bintang yang lebih panas daripada matahari. Matahari baru ni 5270 Kelvin. Bintang merah 400 Kelvin je. Okey. So dia pancarkan cahaya kan, tu yang nama. Sebab tu kita panggil bintang tu paling merah. Dia pancarkan cahaya merah dia kan. Bintang biru dia pancarkan cahaya biru dia. So tu pancaran jasad hitam lah. Macam matahari dia pancarkan cahaya dia. So pancaran jasad hitam. Okey, so graf ni nak kata apa sebenarnya? Okey, graf ni dia nak kata, okey, kalau teori klasik kata kalau frekuensi tinggi, maksudnya kan keamatan cahaya yang dipancarkan tu, okey, keamatan cahaya yang dipancarkan pun tinggi. So bila keamatan cahaya yang dipancarkan tinggi, so tenaga dia tinggi ke rendah? Respon, kalau keamatan cahaya yang dipancarkan tu tinggi, tenaga dia apa? Tenaga cahaya? Ya, tenaga cahaya pun tinggilah.